Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Di sini Cikgu Mariana akan membincangkan tajuk baru iaitu bab 8, tajuk vektor. Okey, apa yang kamu akan pelajari dalam bab ini adalah yang pertama 8.1 adalah vektor. Okey, yang kedua penambahan dan penolakan vektor. Okay, dan yang ketiga adalah vektor dalam Sata Kartes. Okey, jadi cikgu terus kepada pendahuluannya untuk vektor. So, ini adalah buku teks kamu. Kamu boleh rujuk buku teks masing-masing. Muka surat 210. Okey, sebenarnya vektor ini dalam kehidupan seharian kita banyak melibatkan konsep vektor ini. Dan kamu juga telah pelajari konsep vektor dan skala dalam fizik juga. Okey, jadi cikgu rasa kamu dah mudah fahamlah. Okey, mudah untuk faham konsep ini sebenarnya. Okey, jadi kita pergi dahulu 8.1 iaitu vektor. So, ini adalah SP. Yang pertama iaitu membanding beza. Okey, SP 8.1.1 membanding beza dan mengenal pasti vektor dan skala. So, konsep ini sama dengan yang kamu pelajari dalam fizik. Okay. So, yang pertama sekali, kena kenal dahulu apa yang dimaksudkan dengan kuantiti vektor dan kuantiti skala. Kita bezakan dahulu. Okay, sebab dalam vektor, kita akan gunakan konsep kuantiti vektor sahaja. Okay, tapi kita kena bezakan dahulu, bezakan antara kedua-duanya. Okay, kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Okay, kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah dikenali sebagai kuantiti vektor. So, ini yang kita nak pelajari lah. Okay, manakala kuantiti yang hanya mempunyai vektor magnitude sahaja, itu dikenali sebagai kuantiti skala. Maksudnya yang ada magnitude saja, dia tak ada arah. Okay, dia tak ada arah, itu dikenali sebagai kuantiti skala. Okey, cikgu terus pada contoh kat sini. Contoh kalau kita tengok kat sini, untuk kuantiti vektor, dia mesti ada magnitude dan arah. Okey, 50 N Newton daya yang dikenakan ke atas sebuah kotak. Okey, kalau skala tinggi auni, maksudnya kat sini ada hanya nilai sahaja, kita tak ada arah. Okey, vektor untuk hal laju, okey, kita ada nilai dia iaitu kuantiti apa kita panggil? Kuantiti apa? Dan juga arah kan, ke arah timur. Okey, itu adalah vektor. Okey, untuk skala contohnya dia bagi kamu perlu cari luas cubin. Okey, ini hanya ada kuantiti dia sahaja ataupun nilai dia sahaja. Okey, itu adalah kuantiti skala. Okey. Kat sini pun ada diberikan contoh. Okey, sebab dalam buku modul kamu dia ini tak banyak bincangkan mengenai perbezaan dia. Okey. Jadi untuk ini kamu boleh rujuk buku teks. Okey, di sini kita dapat bezakan antara jarak dengan sesaran, laju dengan hal laju serta jisim dan berat. So, istilah-istilah itu kadang-kadang kita gunakan setiap hari, okey, dalam kehidupan kita, tapi ada beza dia. So, contohnya kuantiti skala untuk jarak, okey, untuk jarak dengan sesaran. Okey. Jarak dengan sesaran dia ada beza dia, iaitu jarak tergolong dalam kuantiti skala, manakala sesaran kuantiti vektor. Kenapa? Sebab jarak hanya ada magnitude sahaja. Okey, dia tak ada arah. Manakala sesaran dia ada magnitude dan arah. Okey, magnitude dan arah. Jadi kalau kita tengok contoh di sini lebih jelas, okey. Contohnya kalau kereta dia mula dekat sini dan dia nak pergi ke destinasinya di situ. Okey, ini destinasi dia, ini tempat bermula. Jadi sebuah kereta bergerak 40 km ke arah utara dan 30 meter ke arah timur. So dia bergerak ke sini, ke sini. Okey, jadi jaraknya kita akan perolehi bila kita tambahkan nilai kedua-dua tu. So nilainya adalah 70 km.
Manakala sesaran adalah jarak terpendek kat sini dan dia mempunyai arah. Okey, sesaran kita ambil jarak terpendek kat sini iaitu 50 km, itu adalah sesarannya. Okey. Laju dengan hal laju. Okey, laju dan hal laju. Laju tergolong dalam kuantiti skala, manakala hal laju dalam kuantiti vektor sebab hal laju dia ada arah dia. Okey, arah. So, korang boleh tengok contoh kat sini juga mengenai jisim dan berat. Okey, jisim tergolong dalam kuantiti skala, manakala berat adalah kuantiti vektor. Okey, daya tarikan graviti bumi ke atas suatu objek itu dikenali sebagai berat. Okey, jadi istilah kita yang kita selalu guna tu kita boleh perbetulkan sekarang ni. Okey, berat badan. Okey. Okey, abang boleh rujuk kat sini. Okey, kita tengok contoh. Nyatakan sama ada setiap kuantiti berikut ialah kuantiti vektor ataupun kuantiti skala. Berikan justifikasi anda. So, contohnya Mikael berjalan kaki dari rumah ke kedai sejauh 1 kilometer. So, kat sini dia hanya menyatakan magnitud saja ataupun kuantiti dia saja kan, jarak dia saja. Okey, tanpa menyatakan arah dia. Jadi ini adalah kuantiti skala. Okey, tengok B, sebuah kereta dipandu dengan kelajuan 90 km per jam ke arah selatan. Okey, nampak dia ada magnitud dan juga arah. Jadi ini adalah kuantiti vektor. Ketiga, suhu badan Alicia mencecah 38 darjah Celsius. Maksudnya kat sini hanya ada magnitud sahaja. So ini tergolong dalam kuantiti skala. Jadi kamu kena pasti macam itulah berikan perbezaan dia. Okey, tengok latih di 8.1. Tentukan sama ada berikut adalah kuantiti skala atau kuantiti vektor. Berikan justifikasi anda. Kita buat ulang kaji sedikit. Okey, yang pertama, cecair X mempunyai ketumpatan 1.2 gram cm padu. Betul tak? Per cm padu. Jadi kat sini apa? Kuantiti skala. Okey, sebab dia hanya ada magnitud saja. Okey, B, sebuah kotak seberat 150 Newton diangkat setinggi 1 meter dari arah lantai. So kat sini kita nampak ada magnitud dan ada arah. So ini adalah vektor, kuantiti vektor. C, isi padu bagi sebotol air mineral ialah 1.5 liter. Ini adalah skala sebab ada magnitud saja. Okey, magnitud saja kat sini. Ini ada dua-dua. Okey. D, tempoh percutian Suzy ialah 3 hari 2 malam. Ada arah tak kat sini? Tak ada kan? Jadi ini skala. Sebiji bola diberi satu impuls sebanyak 5.0 Newton saat secara mendata. So kat sini itu adalah dia punya arah dia. So ini adalah vektor. Okey, kuantiti vektor. Boleh? So, cikgu terus pergi kepada 8 point. Ini SP. Yang ini SP 8.1.2 iaitu mewakilkan vektor menggunakan temberan garis per arah dan tata tanda vektor serta menentukan magnitud dan arah vektor. Okey, untuk tata tanda vektor ini sangat penting ya. Cara penulisan kita pun sangat penting. Okey, jadi ini adalah tata tanda untuk kita menulis vektor. Okey, vektor boleh diwakili oleh satu tembereng garis. Ini tembereng garis. Okey, yang mempunyai anak panah. Okey, anak panah itulah yang menunjukkan arah dia. Kalau kita hanya lukis tembereng garis macam tu saja tanpa anak panah, maksudnya tak adalah konsep vektor di situ. So perlu ada anak panah di situ untuk menunjukkan arah dia. Okey, sama ada ini vektor AB, kita tulis vektor AB ada anak panah di atas. Maksudnya ini daripada arah A ke B. Kalau kita tulis, okey, contohnya ini AB tapi anak panah bertentangan sebaliknya. Ini maksudnya vektor B ke A. B ke A. So anak panah dia itu tanda anak panah di atas ini menunjukkan vektor tu. Okey, nampak ini. Atau kita boleh juga tanpa tanda anak panah pada huruf AB tu, tetapi kamu kena boldkan dia. Okey, ini cara kita menulis vektor.
Okey. Satu lagi vektor boleh ditulis dengan cara menggunakan simbol. Contohnya kalau A ada tanda di bawah A tilde. Okey. Kalau ataupun menggunakan tanpa tanda bawah tu, tanda kita panggil apa? Tanda cacing tu kan. Itu gunakan A yang diboldkan. Tapi nanti kamu akan biasa tengok cikgu akan gunakan sama ada ini dan ini sajalah. Yang berbold ni jarang cikgu guna sebab ambil masa untuk boldkan dia. Betul tak? Jadi cikgu akan membiasakan guna yang ini antara dua ini sahaja. Okay. So mana-mana pun boleh. Tapi kadang-kadang kalau kamu letak A, B saja tanpa bold. Maksudnya kalau tak diboldkan itu maksudnya konsep vektor tak ada lagi situ. Okey, jadi kamu kena hati-hati cara penulisan pun kena betul. Okey, vektor boleh diwakilkan dengan tanda-tanda berikut. Okey, magnitude bagi vektor boleh ditulis sebagai magnitude ini kita nak cari nilai arah dia tu. Okey, nilai jarak dia. Okey, jarak dia tu antara A ke B. So kita gunakan tanda absolute number tu lah sebab dia menunjukkan jarak dalam sentiasa positif. Betul tak? Itu sebab kita ada tanda ni. Okey, ataupun AB diboldkan dia ada tanda tu. Dan A cacing ada tanda magnitude tu. Okey. So itu mesti untuk mencari itu adalah simbol bagi mencari magnitude-nya. Okey, vektor sifar ialah vektor yang mempunyai magnitude sifar dan arahnya tidak dapat ditentukan. Vektor sifar diwakili oleh 0, kosong. Lepas tu dia ada tanda cacing kat bawah tu. Okey. Contoh kat sini kamu boleh baca sebuah kereta lumba bergerak dalam litar yang berbentuk bulatan. Okey. Dia berbentuk bulatan. Jadi kita tak tahu arah dia mana. Kan? So, titik awal dan titik terminal bagi pergerakan kereta lumba itu adalah sama. Maksudnya dia start kat sini dan dia berhenti pun kat situ. Maka vektor bagi saran kereta lumba tersebut ialah vektor sifar. Okey, dia titik permulaan yang sama dan dia berakhir pun di situ juga. Jadi itu adalah membentuk vektor sifar sebab kita tak boleh tentukan arahnya di mana. Okey, dua vektor adalah sama jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan arah yang sama. Okey. Contohnya, ini simbol bagi vektor sama. Arah, magnitude sama, baru kita boleh rumuskan yang dia adalah sama. Okey, suatu vektor adalah negatif jika vektor itu mempunyai magnitude yang sama tetapi arah bertentangan. Magnitude sama tapi arah bertentangan. So, contohnya, okey, kalau vektor itu diberi B ke A, BA ini sama juga dengan vektor AB tapi kita kena letakkan tanda negatif sebab dia berbeza arah. Okey. Okey, ini contoh dia. Okey, kita tengok contoh dalam buku ni. Lukis dan label setiap vektor yang berikut. SR mewakili sesaran 12 km ke timur. SR, S ke R ke timur. Okey, maksudnya kat sini dia bagi juga dalam bentuk dia bagi kita panggil apa ni? Petunjuk kat sini iaitu 1 cm mewakili 6 km. Maksudnya kat sini jaraknya yang dilukis ni adalah 2 cm. Jadi itu sebab SR ni okey mewakili gambar rajak untuk SR mewakili 12 km ke timur. Okey, so dia bagi petunjuk di sini sebab dia tak tulis dalam bentuk grid. Biasa dalam soalan kalau tengok buku modul dia letak dalam bentuk grid. Okey, contoh kat sini, contoh 3. Perasan tak? Dia letakkan dalam bentuk grid macam tu, jadi senanglah kita kira. Okey, kita tengok pada kita tak payah tunjuk ada petunjuk. Okey. So soalan contoh 3 ni untuk menunjukkan vektor AB yang mewakili sesaran suatu zarah dari titik A ke B, cari magnitude. Okey, cari magnitude dan arah pergerakan zarah itu dari titik A. Maksudnya zarah itu bermula daripada titik A dan berakhir ke titik B, berakhir di titik B. Jadi arahnya betul lah. So ini adalah vektor A, B. Okey. Vektor A ke B. So, vektor AB sekarang nak cari magnitude dia. Magnitude sebenarnya adalah jarak dia tu. Okey, jarak dia. Kalau kamu perhatikan ini sebenarnya membentuk
right angle triangle. Okey, segitiga bersudut tegak. Bila segitiga bersudut tegak, maksudnya kita boleh guna konsep Pythagoras theorem. Okey, teorem Pythagoras. Okey, Pythagoras. Okey, ingat balik. Nak cari AB, maksudnya kita boleh carikan guna konsep teorem Pythagoras. Okey, contoh AB tu adalah hypotenuse kamu. Kalau kita tengok formula teorem Pythagoras, C square sama dengan A square plus B square. So, C sama dengan square root of A square plus B square. Betul? So, kat sini ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 cm ataupun kat sini pun 5. Betul? Jadi, itu sebab kita ambil terus nak cari magnitude bagi AB. 5 square tambah 5 square. 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, punca kuasakan. Jangan biarkan jawapan awak dalam bentuk ini. Kita perlu simplifykan dia. Okey, gunakan konsep SERT yang kamu dah belajar sebelum ni. So, ini sebenarnya sama dengan 25 darab 2. Betul? Kita tukarkan. Jadi, 25 boleh dipunca kuasakan. Jadi, 5 punca kuasa 2. 2 tak boleh cari punca kuasa. So, tinggalkan macam tu. Okey. So, maka magnitude AB, vektor AB ialah 5 punca kuasa 2 cm dan arah AB adalah ke timur laut. Okey, ke timur laut. Okey. Okey, itu contoh 4 untuk menunjukkan konsep vektor positif dan negatif. Okey, dan konsep vektor yang selari lah kat sini. Okey, kalau kita tengok diberi sebuah segi empat selari ABCD, titik-titik P, Q, R dan S masing-masing ialah titik tengah bagi AB, BC, CD dan DA. Diberi bahawa AS, vektor AS sama dengan A, vektor AP sama dengan B, vektor AJ sama dengan vektor C. Nyatakan setiap berikut dalam sebutan A, B atau C. Jadi, kita boleh tengok balik konsep selari segi empat selari juga. So, contoh soalan cikgu ambil satu saja. Contohnya JQ. Dia nak cari vektor JQ. Vektor JQ. Okey. So, vektor J ke Q. Okey, nampak vektor J ke Q. So, kat sini adalah B. Ini titik tengah. Maksudnya kat sini pun adalah B. So, B di sini selari adalah dengan JQ. Betul? So, JQ sama dengan B. Vektor B. Okey, contoh nak cari vektor CQ. C ke Q. Vektor C ke Q. Vektor C ke Q. Okey, anak panah cikgu daripada C kepada Q. Jadi, vektor A, okey, AS adalah vektor A. Manakala S ke D juga adalah vektor A. Dan kalau awak perasan, SD dengan QC adalah selari. Okey, SD dengan QC adalah selari. Tapi sekarang anak panah cikgu, ini maksudnya A juga. Okey, tapi oleh kerana anak panah cikgu ke CQ, maka CQ adalah negatif A. Okey, sebab dia berbeza arah. Walaupun dia selari, okey, selari A, tapi sebab dia adalah berbeza arah. Okey, kalau QC adalah A, maka CQ adalah negatif A. Boleh? Kat sini memang dia akan label. Kita boleh tengok label daripada SD. Okey, so cikgu rasa sampai situ dahulu. Okey, untuk ni. Jadi kamu boleh rujuk buku modul kamu. Ini cikgu dah cover sehingga contoh latihan 4. Okey, kamu boleh selesaikan dahulu latihan 4 sementara cikgu sediakan video-video seterusnya. Okey, sampai berjumpa lagi dan selamat mencuba.